Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan jutaan, bilion terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share dan komen. Saya ucapkan juga jutaan terima kasih yang sudah bersama-sama telah menjadi member di dalam channel kita ini. Bagi kamu yang ingin jadi member, saya mengalu-alukan anda untuk jadi member, kerana nanti pada tahun hadapan saya akan membuat kejutan demi kejutan untuk semua member-member di dalam channel saya ini. Okey, contohnya kita akan bagi goodie, kita akan bagi stiker, macam-macam lagi lah yang kita akan bagi. Dan impian kita untuk mendapatkan 500,000 subscriber pada penghujung tahun 2023 supaya kita menjadi channel yang cukup berpengaruh, ada suara besar, dinyatakan boleh sampai kepada telinga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya mohon tekan butang subscribe, like dan share. Jika anda mahu, boleh menjadi join menjadi member untuk channel ini. Kita jumpa lagi pada nanti. Okey, jadi berita hari ini yang saya ingin ulas sedikit adalah tentang Tun Mahathir. Setelah lama mendiamkan diri, setelah kalah teruk di dalam pilihan raya yang lalu, Tun Mahathir semakin tua. Semakin tua. Apa boleh buat, memang tiada manusia ini yang jadi semakin muda, dia menjadi semakin tua. Tapi yang pentingnya ialah kita ramai yang mau tahu apa sudah terjadi dengan Tun Mahathir. Okey, berita terbaru, seperti yang kita tahu, Muafakat Nasional telah dihidupkan semula oleh beberapa orang penting di dalam politik Malaysia, termasuklah Anwar Musa. Jadi mereka menghidupkan semula Muafakat Nasional sebagai satu entiti NGO yang mereka kata boleh bekerjasama dengan kerajaan. Lepas itu tiba-tiba muncul satu desas-desus menyatakan Dr. Mahathir, Tun Mahathir menyertai Muafakat Nasional pimpinan Anwar Musa. Tapi rupa-rupanya berita sebenar adalah Dr. Mahathir tak sertai NGO Muafakat Nasional pimpinan Anwar Musa. Jadi disahkan Mahathir tidak terlibat di dalam Muafakat Nasional ini. Baik, pada pendapat saya, ulasan saya tentang perkara ini, Muafakat Nasional tak perlukan Tun Mahathir. Muafakat Nasional tak perlukan Tun Mahathir. Era Mahathir sudah limpas, sudah lepas, sudah expired, sudah lepas lah. Era Mahathir tidak lagi relevan sekarang ini. Dan buktinya ialah tiada satu pun calon pejuang menang. Termasuk dia, termasuk siapa-siapa sajalah yang bertanding di atas tiket pejuang, tidak menang, malah kalah teruk. Mahathir sendiri kalah teruk di parlimen dia, iaitu di Parlimen Langkawi. Mahathir kalah teruk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk Muafakat Nasional mau bergabung kah, minta bantuan kah, minta sokongan kah daripada Mahathir, saya rasa tidak perlu. Tidak perlu lagi Mahathir. Lebih baik mereka fokus, kalau mau fokuslah dengan orang-orang yang lebih muda, masih ada potensi untuk dimajukan. Saya fikir daripada bekerjasama dengan Mahathir yang sudah tua, bagus mereka bekerjasama dengan ahli-ahli politik yang masih muda. Masih ada kudrat. Sebab Mahathir tidak akan dapat membawa impak yang besar kepada Muafakat Nasional. Malahan mungkin saja itu akan menjadikan Muafakat Nasional dalam risiko mempunyai suara yang berbeza. Kita tahu Tun Mahathir walaupun sudah tua, dia masih mampu untuk memberikan kata-kata yang tajam, pedas, pilu, boleh menusuk jiwa. Jadi lebih baik
janganlah, lebih baik jangan, supaya hanya ada satu sahaja pemimpin di dalam Muafakat Nasional yang membuat keputusan. Tidak perlu pening-pening, tidak perlu ada konflik, tidak perlu ada dilema. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad tidak menyertai Muafakat Nasional, sebaliknya akan memberi sokongan kepada NGO itu atas kebaikan negara dan orang Melayu menurut Presidennya Anwar Musa. Jadi itulah yang terjadi. Mahathir tidak akan join Muafakat Nasional, tapi dia beri sokongan saja. Bekas ahli Parlimen Ketereh itu berkata demikian pada satu sidang media di Pejabat Muafakat Nasional di Damansara di Kuala Lumpur hari ini. Katanya, pada saya, sama ada Tun Mahathir menyertai MN atau tidak, itu tidak berbangkit. Tun adalah seorang negarawan. MN hanya sebuah persatuan yang kecil. Tun adalah bapa kepada negara kita, katanya. Walaupun apa juga berlaku, tiada siapa dapat menafikan bahawa Tun adalah negarawan yang ulung di Malaysia, katanya. Walaupun dia menjadi ahli rasmi atau tidak, saya telah menjemputnya untuk menyertainya. Dia balas, kamu buat saja, yang baik saya sokong, kata Tun Mahathir. Okey, jadi saya pun support jugalah Tun Mahathir. Tun Mahathir pun tidak patut dan tidak perlu untuk sertai Muafakat Nasional. Tun Mahathir kalau mau bergerak sendiri, saya rasa dia boleh bergerak sendiri. Dia ada orang-orang kuat dia di dalam pejuang. Dia ada suara-suara yang kuat di dalam pejuang. Tidak perlu melalui Muafakat Nasional pun boleh. Walaupun dia kalah, tetapi ya betul, saya tidak dapat menafikan, kita malah tiada siapa pun di Malaysia ini dapat menafikan bahawa Tun Mahathir adalah negarawan. Malah dia juga layak untuk mendapat gelaran bapa pembangunan permodenan kepada negara Malaysia, kerana jasanya yang telah membantu negara Malaysia menjadi negara yang maju, moden dan berdaya saing, sehingga dikenali di seluruh dunia. Walaupun ketika dia jadi Perdana Menteri, banyak juga tomahan yang dikata ini tak perlu buang duit negara. Tapi apa yang dia buat itu semuanya benar-benar membuahkan hasil, menjadikan Malaysia menjadi sangat-sangat jelas di mata dunia. Dalam perkembangan yang berkaitan, Anwar berkata Muafakat Nasional sudah pun menerima hampir 20,000 permohonan semalam untuk menjadi ahli kepada Muafakat Nasional. Wow, tahniah diucapkan kepada Muafakat Nasional. Kalau ini tiba-tiba menjadi pertumbuhan parti politik, ini pasti akan bagus juga pada pendapat saya, sebab mereka akan jadi semak dan imbang untuk kerajaan. Malah kalau mereka sokong kerajaan, ini akan menjadikan kerajaan lebih stabil sebab ada sokongan. Terdahulu dia juga mengumumkan senarai 30 ahli barisan pimpinan pusat Muafakat Nasional. Sebentar lagi saya akan kongsikan senarai-senarai pemimpin-pemimpin Muafakat Nasional yang mengejutkan. Kita jumpa lagi, bye-bye.